Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya masih lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama kita menambah kita bermuzakarah ilmu, untuk kita sama-sama kita meningkatkan ilmu yang Allah taala telah berikan pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita telah pelajari. Jadi pada petang ni kita masuk kepada perkara yang ke-13, masih lagi dalam perbincangan hadis yang ke-9, dan masih lagi yang dalam konteks pertanyaan, bertanya. Dan kat sini pengarang syarih membawa kita kepada satu perkara yang mana kebiasaan, apakah kebiasaan sahabat dalam bertanya. Maknanya maksud pertanyaan sahabat, maksud ataupun sahabat ni bertanya ni biasa macam mana. Adakah tanya saja-saja ataupun ada keinginan daripada pertanyaan itu untuk beramal. Jadi syarih membawa perkara yang ke-13 ini dengan tajuknya pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah untuk beramal. Yang mana kadang-kadang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang hukum bagi perkara-perkara yang dijangka berlaku dan pada kebiasaannya ia akan berlaku. Ini kebiasaan sahabat. Maknanya sahabat ni satunya apabila sahabat dia tanya, bukan tanya saja-saja. Sahabat ni mereka ni bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat beramal. Maknanya mereka nak amalkan satu-satu perintah dan mereka tidak mengetahui macam mana cara nak amal tersebut, maka mereka akan tanya pada baginda. Jadi kebiasaan bila mana sahabat tanya, maksud dia ialah maksud untuk beramal dengan apa yang beramal dengan apa yang akan disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang pertanyaan tersebut ada pertanyaan yang yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang mana belum lagi berlaku. Kadang-kadang ada juga pertanyaan sahabat benda tu belum berlaku, tapi pertanyaan tersebut tentang perkara yang mana dijangka berlaku. Maknanya ada jangkaan untuk berlaku. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang pertanyaan yang pelik-pelik, yang mana boleh kata dia susah lah, maknanya mustahil untuk berlaku, ataupun nak beritahu benda tu susah untuk berlaku. Tapi ada juga perkara-perkara yang mana belum berlaku, tetapi kalau difikirkan, maka dia boleh berlaku. Mana dia boleh berlaku. Maka sahabat-sahabat mereka akan tanya Nabi. Kalau terlintas di fikiran mereka akan sesuatu yang mana ada kemungkinan, maknanya ada jangkaan boleh berlaku. Dan juga kebiasaannya ia akan berlaku. Maknanya apabila contoh mereka ni ada di kalangan sahabat ni orang yang cerdik, orang-orang yang mana pemikir-pemikir. Jadi kadang-kadang sampai tahap mereka akan fikir bila sebenarnya daripada pengalaman mereka juga, pengalaman mereka, jadi bila berlaku macam ni nanti boleh kemungkinan akan berlaku macam ni, dan kebiasaannya akan berlaku macam ni. Maka itu yang ditanyakan oleh sahabat. Dan sebab apa mereka akan tanya perkara-perkara tersebut? Mereka bukannya sentiasa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada sahabat-sahabat yang mereka ni tak selalu ada dengan Nabi. Ada sahabat yang sentiasa duduk dengan Nabi. Contoh macam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sentiasa ada je dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab apa? Beliau ni di kalangan ahli sufah. Mana beliau ni tidak ada orang yang mana orang miskin, yang mana tidak ada pekerjaan, yang mana dia sentiasa duduk dengan Nabi, belajar daripada Nabi SAW. Dan apa sahaja yang dibawa kepada Nabi, maka itulah yang apa yang Nabi bagi pada beliau, itu yang dia akan makan. Jadi ada juga sahabat yang mana dia tak selalu ada dengan Nabi. Mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin duduk jauh sedikit daripada Madinah, yang mana mereka bila mereka datang dan juga ada soalan-soalan yang terbuku dalam hati mereka, mereka terus tanyalah. Walaupun perkara tersebut kata belum lagi berlaku, tapi ada jangkaan boleh berlaku. Ataupun kebiasaannya berdasarkan pengalaman-pengalaman, dia akan berlaku apa yang mereka nak tanya tersebut. Maknanya boleh benda tu ada kemungkinan untuk berlaku. Jadi mereka akan terus tanyalah. Ada di kalangan sahabat yang mana dia berniaga, dia pergi safar. Ada di kalangan sahabat yang mana Nabi hantar, mana dia ni selalu berada di medan jihad. Sebab apa? Kadang-kadang ada peperangan yang Nabi pergi, ada peperangan yang Nabi tak pergi. Ada peperangan yang kecil, ada yang Nabi tak pergi, Nabi hantar sahabat. Mana sahabat-sahabat ni ada yang keadaan mereka tu tak selalu jumpa Nabi. Jadi apabila sekali-sekala jumpa Nabi SAW, mereka akan mereka akan tanyalah pada Nabi SAW. Oleh itu mereka suka untuk terlebih dahulu mengetahui hukum Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan perkara tersebut. Maknanya ada terlintas kemungkinan boleh berlaku macam ni. Bila jumpa Nabi dia terus tanya. Kalau buat macam ni, dia akan macam ni. Macam mana nak settlekan? Macam mana nak menguruskan perkara tersebut? Maknanya mereka akan tanya pada Nabi supaya apa? Mereka dapat tahu sebelum terlebih dahulu hukum Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan perkara tersebut. Dan bila dapat tahu hukum, supaya apa? Supaya mereka dapat beramal dengannya. Mereka nak tahu dia punya hukum dia dan macam mana nak mengamalkan perkara tersebut. Kalaulah benda tu berlaku, apa amalan yang kita nak buat? Apa perkara yang kita kena buat? Mereka ni tanya sebab apa? Supaya mereka dapat beramal. Supaya mereka dapat beramal dengannya pada waktu berlaku. Pada waktu berlaku perkara tersebut. Sebab tu mereka tanya awal-awal. Sebab apa? Kadang-kadang mereka nak safar. Tapi kadang-kadang boleh ada kemungkinan yang boleh berlaku dalam safar mereka. Dan kalau ketika mana mereka tidak bersama dengan Nabi, jadi nak tahu, kalau kata tak tanya dulu, nanti bila berlaku benda tersebut, dia terpaksa balik jumpa Nabi, nak tanya balik, maka itu akan jadi satu kesusahan ke atas mereka. Jadi oleh kerana itu bila mereka jumpa je Nabi, mereka terus tanya apa yang ada dalam hati mereka. Mereka tanya hukum supaya apa? Supaya mereka dapat amalkan apa yang disampaikan oleh baginda SAW. Di antara contohnya ialah contoh yang mana sahabat ni, pertanyaan sahabat ni ada yang berkaitan dengan perkara yang mungkin akan berlaku, ataupun perkara yang dijangka berlaku. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij. Kat sini bin Khudaij. Dalam satu lagi dipanggil Khadij. Rafi' bin Khadij ataupun Khudaij radhiyallahu anhu. Itu an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, inna narju aw nakhaful adwa ghadan wa laysat ma'ana mudad. Afanadbahu bil qasabi. Qala ma anharad dama wa dhakara ismallahi alaihi fakuluh. Atau wa dhukira ismullahi alaihi fakuluhu. Laisa sinna wa zufura. Itu diriwayatkan daripada
Rafi' bin Khudij ataupun Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, aku bertanya, ya Rasulullah, inna narju au nakhaful adwa. Mana kat sini kalau ikut terjemahan yang ada di dalam kitab ini, dia tak, terjemahan tu tak berapa tepat lah. Kat sini maksud dia kat sini, nakhafu tu memberi makna kami, nakhafu memberi makna na'lam. Dia bukan memberi makna takut ataupun khawatir. Kat sini sesungguhnya kami berharap atau kami yakin akan dapat tangkap buruan esok. Ataupun kami dapat tangkap binatang. Di sini bukan menggempur musuh. Ini nakhaful adwa, bukan adwa. Nakhaful adwa. Jadi kita rujuk balik kamus, kalau kita tengok dari segi terjemahan di sini, dia tak berapa tepat. Sebab dia tak ada kaitan pun dengan yang ayat yang selepas tu. Kerana kat sini kata pergi menggempur musuh. Tapi kalau kata menggempur musuh, mesti ada bawa apa, senjata. Senjata tu pun boleh digunakan untuk sembelih. Tapi kat sini dia nak pergi menangkap. Kata kami berharap ataupun kami pasti akan dapat tangkap binatang esok. Laisat ma'ana mudan, sedangkan kami tak ada pisau. Kami tak ada pisau. Maka boleh afanadbahu bil qasab. Maka apakah boleh kami sembelih dengan menggunakan buluh? Mana buluh yang tajam, yang ditajamkan. Maka apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? Mana kat sini kita nak beritahu pertanyaan itu akan sesuatu benda yang mana belum berlaku. Tapi dia cakap inna narju au nakhafu. Maknanya satu benda tu diharapkan berlaku. Maknanya kalau berlaku macam mana nak buat? Itu juga kata kat sini nakhafu ni na'lamu ataupun pasti akan dapat, esok akan dapat tangkap binatang. Kata nakhaful adwa. Kami pasti akan dapat tangkap binatang. Maka kat sini benda tu belum berlaku tapi boleh jadi dan ada kebarangkalian untuk berlaku. Sebab tu sahabat dia tanya, kami tak ada pisau. Macam mana? Boleh tak kami sembelih dengan guna buluh? Buluh tu ditajamkan dan digunakan untuk sembelih. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, qala ma anharad dama. Iaitu ma anharad dama, apa sahaja yang boleh mengalirkan darah. Maknanya sesuatu yang boleh mengalirkan darah, maka itu dibolehkan untuk digunakan untuk sembelih. Boleh guna untuk sembelih. Dan juga wa dzukira smullahi alaih, dan disebut nama Allah ke atasnya. Ini baca bismillah. Baca bismillah. Maka kalau dah guna apa sesuatu yang boleh mengalirkan darah dan baca bismillah, fakuluhu, maka kamu makanlah. Maknanya bila mana menggunakan, kalau tak ada pisau, boleh je guna perkara benda-benda yang tajam, yang boleh mengalirkan darah. Maknanya boleh digunakan untuk sembelih. Boleh guna apa-apa saja yang tajam lah maksud dia. Dan juga kena baca bismillah. Bila dah buat dua perkara ni, maka Nabi kata fakuluhu, maka makanlah akan dia, maka makanlah olehmu akan binatang tersebut. Mana nak bagi tu boleh, mana boleh guna apa-apa sahaja. Cuma baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa sinna waz-zufra. Waz-zufra. Kecuali benda tu boleh mengalirkan darah tapi tak boleh guna untuk sembelih. Apa dia? Maka kat sini kalau kita tengok dalam nuskhah asal memberitahu laisa memberi makna illa. Laisa memberi makna ma'adahuma. Itu
selain daripada perkara benda yang mengalirkan darah, dan juga selain daripada disebutkan nama Allah padanya, maknanya yang tu tak boleh. Maknanya selain daripada gigi dan kuku. Gigi maksud dia tulang lah. Tulang dan kuku. Maknanya selain semua benda boleh digunakan untuk sembelih kecuali menggunakan tulang. Tulang tak boleh guna, termasuklah gigi. Itu juga kuku tak boleh guna untuk sembelih. Kalau guna benda lain selain daripada tulang dengan kuku boleh. Maknanya selagi mana dia boleh mengalirkan darah, maka halal sembelihan tersebut. Tapi kalau menggunakan kuku ataupun menggunakan tulang ataupun gigi, maka tidak dibolehkan. Maka kat sini itu yang disebutkan tadi, inna narju au nakhaful adwa. Maknanya perkara tersebut belum lagi berlaku tapi boleh akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Maka pertanyaan tersebut dibolehkan. Okay. Yang kedua, riwayat yang kedua yang dibawa oleh pengarang ialah ma rawahul khamsah. Apa yang diriwayatkan oleh a'immah khamsah, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ma rawahul khamsah. Itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna afanatawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Iaitu diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka seorang lelaki telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di lautan. Kami menaiki kapal, berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa bersama kami sedikit daripada air. Maksudnya kami bawa air sikit saja. Maksudnya tak boleh nak bawa banyak-banyak dalam kapal. Kami ini memang berdagang guna kapal. Jadi kami bawa air sikit je, tak boleh bawa banyak-banyak. Maka jika kami berwuduk dengan air yang kami bawa yang sedikit tersebut, atashna, kami akan dahaga. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Sebab apa? Mereka kat laut. Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu ialah air yang mana suci lagi menyucikan. Maknanya suci lagi menyucikan. Tahur. Al-hillu maitatuhu. Halallah oleh bangkainya. Itu ma mata fihi, sesuatu yang mati di dalamnya, maka boleh dimakan. Maknanya halal lah. Ma mata fihi min samakin wa nahwihi duna zibhin syar'iyyin fahuwa halalun halalu ma'kulin. Iaitu di sini dalam hadis ini, begitu juga sahabat dia tanya, mana sebelum dia nak naik kapal. Jadi bila naik kapal ni akan berlakulah mana kekurangan air. Jadi sahabat ni tanyalah pada Nabi, kalau air ni sikit, kalau guna untuk ambil wuduk, tak boleh nak guna untuk minum. Sebab apa? Kalau kata air laut memang tak boleh nak minum. Jadi kalau kami guna air ni, kami akan jadi dahaga, tak dapat nak minum air. Maka
sahabat ni tanya, boleh tak kami nak guna air laut untuk berwuduk? Maka kat sini jawapan Nabi ni adalah umum. Jawapan Nabi ni umum. Maknanya kat sini air yang ada di laut tu dia suci lagi menyucikan. Walaupun dari segi rasanya masin dan sebagainya, itu tidak menghilang tahurnya air tersebut. Di sini sebab apa disebutkan at-tahuru. Dia beza dengan tahir. Tahur dia beza dengan tahir. Sebagaimana belajar dalam kitab fiqh. Dia ada satu tahur. Satu lagi yang mana tahur ni ta'rifannya dalam bahasa Arab dia tahirun mutahhirun. Tahirun mutahhirun. Ataupun dipanggil air mutlak. Air mutlak. Mana kat sini air laut tu tahur. Tahur ni ialah satu suci pada zatnya dan boleh menyucikan selainnya. Itu dipanggil tahur. Mana air dalam laut ni air tahur. Al-hillu maitatuhu, dan Allah dan Nabi SAW menyebutkan mana apa sahaja haiwan yang mana tinggal di dalam laut yang mati, seperti ikan, apa sahajalah. Dekat sini juga sebagai tambahan, ia juga hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan segala apa yang ada dalam laut semuanya halal selagi mana dia tidak memudaratkan. Sebab tu kita di dalam mazhab Syafi'i udang boleh makan, apa lagi? Ketam, sotong dan sebagainya. Maknanya selain daripada ikan yang tu boleh makan, kerang dan sebagainya. Tapi berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang dikatakan halal hanya ikan sahaja. Yang selain daripada ikan itu dia tidak dinamakan, dia tidak boleh dimakan. Kerana apa? Kerana dalam istilah mazhab Hanafi, segala selain daripada ikan itu dipanggil hasyaratul bahar, iaitu serangga-serangga lautan. Maksudnya dia kata dia tak ada bentuk ikan, yang dibolehkan ikan sahaja. Sebab tu kita kalau ada orang mazhab Hanafi dia tak makan dia tak makan udang, tak makan sotong, tak makan ketam. Sebab apa? Di sisi mazhab Hanafi dia dipanggil hasyaratul bahar. Dia kalau kata sebagaimana serangga dekat atas daratan ni tak boleh makan, begitu juga serangga dalam laut. Sebagai tambahan lah. Maknanya kat sini dalam mazhab Syafi'i, segala apa yang ada dalam laut selagi mana tak memudaratkan semuanya adalah halal. Mana halal makan kalaulah dia mati tanpa sembelihan syar'i, maka dia boleh dimakan, halal. Okay, itu mengenai pertanyaan sahabat tadi adalah semata-mata untuk beramal dengan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk satu perkara yang ditulis oleh pengarang, iaitu taat dan patuh. Taat dan patuh jalan keselamatan dan kejayaan. Ini kat sini dalam hadis disebutkan binasanya umat terdahulu disebabkan banyaknya bertanya. Bertanya yang menyebabkan mereka bila kata banyak tanya tapi tak ada tindakan. Maksud dia macam tu. Banyak disebabkan nak apa? Nak mengelak. Bukan tanya nak taat. Sahabat-sahabat tanya sebab apa? Nak amal. Tapi umat-umat terdahulu yang mana ada di kalangan mereka, dia banyak bertanya sebab nak mengelak daripada beramal. Maka sebab itulah pengarang syarih yang mensyarahkan kitab ini menulis tentang taat dan patuh. Ini kurangkan pertanyaan yang tidak perlu, dan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa sahaja yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam,
taat sahaja dan patuh apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh baginda. Rasulullah SAW telah memberi amaran terhadap jalan hidup kaum-kaum yang telah bersikap ragu-ragu dan derhaka terhadap para rasul mereka. Nabi dah cerita dah. Cerita tentang kaum-kaum yang dulu, yang mana mereka ni ragu-ragu terhadap Nabi mereka, terhadap Rasul yang dihantar kepada mereka. Maka disebabkan keraguan yang daripada mereka itu, bila kata ragu-ragu, tak nak taat lah, tak nak ikut, tak nak patuh. Maka oleh itu mereka berhak disiksa dengan azab atau diberatkan bahu mereka dengan berbagai bebanan tanggungjawab dan belenggu. Sebab mereka ni tak nak ikut Nabi, macam-macam lah kesusahan yang Allah Ta'ala bagi. Macam-macam bebanan yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas umat ini adalah amat besar. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengajar umat ini supaya berkata sami'na wa ata'na. Mana ni Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala ke atas umat ini sangat-sangat besar. Mana kelebihan tu maksudnya kurniaan Allah, fadlullah. Kurniaan Allah Ta'ala ke atas umat ini sangat-sangat besar. Sangat-sangat agung. Kerana apa? Allah Ta'ala dapat diketahui kurniaan tersebut bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kamu mengatakan, Allah Ta'ala ajar pada umat ini untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami patuh, ini taat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh taat dan kami mohon keampunan daripadamu wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Wahai Tuhan kami, Rabbana la tu'akhidna, janganlah Engkau mengira kami salah, in nasina aw akhta'na, janganlah Engkau mengazab kami sekiranya kami lupa atau kami tersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Rabbana ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Dan maafkanlah kesalahan kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami, berilah rahmat kepada kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Ini Allah Ta'ala dah ajar umat ini untuk supaya dengar dan taat. Jadi untuk dapat kejayaan dan keselamatan daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena sentiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala. Yang mana kejayaan manusia apabila mereka mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat, dengar dan taat.
Taat perintah Allah dengan cara Nabi SAW. Dengan apa yang disampaikan oleh baginda SAW. Inilah jalan keselamatan dan kejayaan untuk umat. Kejayaan untuk kita apabila kita taat dan patuh. Sesungguhnya orang-orang yang benar dari kalangan umat ini telah berjaya mendapat keistimewaan yang besar ini. Dapat kelebihan. Dapat kurniaan Allah Ta'ala yang besar ni. Kerana apa? Mereka bersama dengan al-haq. Mereka bersama dengan kebenaran. Orang-orang yang benar, orang-orang yang benar, sadiqun. Apa maksud sadiqun? Orang-orang yang benar dalam pada iman mereka. Orang-orang yang pada iman dan amal mereka. Maka mereka telah mendapat kurniaan yang besar dengan sebab perkara ini. Mereka sentiasa berada di atas kebenaran. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Hanya saja perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mana mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, diseru kepada kitab Allah dan Rasulnya, diseru untuk mentaati perintah Allah, diseru untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana hanya saja perkataan orang yang beriman apabila mereka diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka. Apakah yang mereka kata? Yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila mereka diperintahkan untuk buat sesuatu, maka mereka kata-kata mereka apa? Mana orang yang beriman ni? Ialah sami'na wa ata'na. Hanya orang yang beriman yang akan berkata sedemikian. Sebab tu di awal ayat itu ditulis innama. Innama ini memberi makna hasar. Ini sesuatu yang terhad. Maknanya hanya saja perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul, mereka akan berkata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah, yang ini taat segala perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan mentaati Rasul, yang ini artinya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan juga mengamalkan sunnah Rasul. Wa yakhshallah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqhi, dan juga bukan takut nak langgar perintah Allah, dan juga dia berusaha menjaga dirinya supaya tidak terdedah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqhi, memelihara diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, orang-orang yang mendapat kejayaan. Mana kita ni kena usahalah jadi orang-orang yang sampai tahap sami'na wa ata'na. Mana kita dengar apa sahaja yang kita dengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
daripada apa yang disampaikan oleh sahabat tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita dengar dan juga kita taat. Ini kita mengamalkan apa yang disampaikan. Mereka sekali-kali tidak melalui jalan, yakni laluan orang-orang yang berkata kepada Nabi mereka ketika Nabi mereka menyuruh mereka memasuki sebuah negeri. Seperti mana orang-orang Bani Israel. Itu mereka ni suka berpaling daripada apa yang disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalam negeri itu selama-lamanya. Ma damu fiha, selagi mana kaum itu berada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhan engkau. Faqatila, maka perangilah oleh keduanya akan kaum tersebut. Inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja menunggu. Yang ni mereka tak nak, mereka dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka tak nak taat. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dah pilih dah di kalangan wakil-wakil daripada suku Bani Israel tadi, iaitu 11 orang. Pergi buat risikan. Pergi jalan. Lepas tu pergi kat negeri tersebut, dia nampak satu orang yang badan dia besar. Satu orang yang badannya besar. Panggil gegasi lah contoh. Maknanya mereka ni, maknanya kalau kata dia punya besar tu, dia angkut sekali 12 orang boleh angkut. Besar. Jadi mereka sampai kat tempat tu, mereka nampak orang yang begitu tinggi, begitu besar. Jadi mereka takut. Mereka timbul dalam hati mereka rasa takut terhadap orang yang besar tersebut. Sedangkan orang yang besar tu dia tidaklah dia punya badan dia besar tapi tidak bengis. Dia tak adalah dia nampak macam menakutkan tapi dia tidaklah menakutkan sebenarnya. Tapi mereka nampak besar, mereka jadi takut. Lepas tu mereka balik, dan Nabi Musa alaihissalam bagi tahu pada mereka, kamu 12 orang ni pergi tengok, pergi sana, lepas tu balik. Dan jangan cerita apa yang kamu nampak pada kelompok kamu. Jadi antara 12 orang ni, jadi semua pergi cerita dekat kelompok dia. Jadi tinggallah 2 orang sahaja yang tak cerita, taat pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila mana mereka cerita, maka akan timbul ketakutan di kalangan Bani Israel. Sebab tu bila takut, dia cakap dekat Nabi Musa alaihissalam, kami tak nak masuk. Kami tak nak masuk dalam negeri tersebut selagi mana kaum tersebut ada dekat negeri itu. Jadi kalau engkau nak kami masuk, engkau pergi perang. Sebab tu fazhab anta wa rabbuka. Begitu biadabnya mereka kata pergilah engkau bersama Tuhan engkau pergi perang dengan orang tersebut. Kami duduk sini tunggu. Nanti dah settle baru kami masuk. Ini perangai Bani Israel. Dia tidak ada perangai Bani Israel ni, dia punya perangai dia lah sami'na wa asaina. Mana kami dengar dan kami ingkar. Kami derhaka. Kami tak nak ikut. Bani Israel ni terkenal dengan sifat mereka yang mana keras kepala. Benda yang tak kena dengan keinginan nafsu mereka tak nak buat. Mereka tolak. Jadi sebab tu pentingnya dengar dan taat ni. Kalau kita dengar dan ingkar, maka kita samalah jadi macam Bani Israel.
Dengan itu mereka berhak mendapat kesusahan dan kesempitan. Bila mana mereka cakap je pada Nabi Musa AS akan perkara tersebut, maka Allah Ta'ala bagi kesusahan pada mereka. Sebab apa? Mereka tak nak taat pada perintah Allah dan perintah Rasul mereka. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya mereka itu, negeri itu diharamkan ke atas mereka. Mereka terhalang daripada memasuki negeri tersebut. Oleh sebab mereka ni degil, tak nak dengar cakap Nabi Musa AS, tak nak taat pada perintah, maka Allah Ta'ala jadikan mereka susah. Maka mereka itu tak boleh masuk negeri itu selama 40 tahun. Diharamkan negeri tersebut ke atas mereka selama 40 tahun. Yang mana mereka akan merayau-rayau dengan bingungnya di sepanjang masa tersebut di padang pasir. Mana dia kata lebih dikenali sebagai apa? Padang pasir tih. Yang mana mereka kata yatihun, taha yatihu. Maksud dia bingung. Maksud dia bingung. Maknanya padang pasir yang kebingungan. Maknanya bila mereka berjalan sampai balik tempat mereka mula. Lepas tu pergi lagi jalan pusing. Dia mula balik perjalanan. Lepas tu sampai balik tempat mereka mula. Maknanya mereka tinggal dekat padang pasir tersebut selama 40 tahun. Mana ada riwayat mengatakan Nabi Musa AS wafat ketika mana Bani Israel berada di Tih, padang pasir Tih. Kemudian selepas itu barulah mereka dapat keluar daripada itu ketika mana Nabi Yusha AS, itu pengikut Nabi Musa AS. Begitu juga mereka berhak diharamkan daripada banyak kenikmatan dengan sebab kederhakaan mereka. Mana bila tak nak taat ni macam-macam kesusahan akan datang. Tapi bila kita taat, macam-macam kesenangan Allah Ta'ala akan bagi. Oleh kerana itu, apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasul, maka kita dengar dan kita taat. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar daripada perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Mana banyak kalau kita nak cerita kisah Bani Israel ni, banyak sebenarnya. Cuma ada kisah-kisah ni, kita kadang-kadang ada kisah yang diceritakan, kita boleh percaya, kita boleh dengar. Tapi tidaklah kita membenarkan dan tidak juga kita menafikan. Itulah kisah-kisah Israiliyat. Dia kisah ni kita tak boleh nak mendustakannya dan kita tidak boleh nak membenarkannya. Hanya sekadar pengetahuan kita boleh. Mana dalam banyak kisah-kisah yang lain, yang mana yang sahihnya yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam Quran. Mana ada ketika mana mereka ni dapat makanan yang elok, tetapi Allah Ta'ala tak bagi mereka simpan. Mereka dapat makanan, tapi Allah Ta'ala tak bagi mereka simpan makanan untuk esok. Sebab apa? Setiap hari akan turun makanan. Jadi mereka ni orang yang tamak, mereka simpan. Apa yang mereka dapat tu mereka simpan.
Ada riwayat yang mengatakan dahulu daging ni kalau simpan lama mana pun dia takkan busuk. Maknanya kalau kata daging segar tu dia takkan busuk. Dia boleh tahan. Tapi disebabkan perbuatan Bani Israel ni berlakunya daging jadi busuk. Itu wallahu a'lam. Kerana itu ada salah satu daripada riwayat lah. Maknanya asalnya mereka diberi makanan yang elok-elok. Tapi oleh kerana bila mana mereka tamak, jadi Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala jadikan keburukan, Allah Ta'ala jadikan kesusahan untuk mereka. Dan juga mereka ni banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Maknanya mereka akan usaha supaya orang tak pergi beriman dengan Nabi. Supaya orang-orang Yahudi ni tidak beriman dengan Nabi. Macam-macam mereka palsukan, mereka dustakan, mereka ubah kitab Taurat. Maka berlakulah bermacam-macam kesusahan untuk mereka. Jadi kesimpulannya ialah pertamanya pertanyaan, bila kita bertanya maka bertanyalah perkara-perkara yang mana kita akan beramal dengan perkara tersebut. Dan juga setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita dengar dan kita taat. Dan janganlah kita mengingkari apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ni dapat manfaat untuk kita semua. Nak buka soalan ke Ustaz? Saya rasa petang ni ada urusan sikit. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita tutup. Boleh simpan untuk minggu depan. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gabungan Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Izinkan saya buat sedikit hebahan kuliah malam ni Ustaz. Boleh, insyaAllah. 8 malam nanti kita ada kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Arif Datuk Abbas bin Nordin dengan bacaan Yasin dan doa selamat khas buat anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Mehdi Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan rawatan Islam. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mira. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.